Zikir beramai-ramai, mengaminkan doa bersama-sama, dan juga kita luangkan sedikit masa kita, mungkin tak lama, 30-40 minit untuk sedikit tazkirah ataupun perkongsian ilmu. Yang mana masa yang kita luangkan itu tadi tak pernah rugi walau sedetik pun. Tak ada satu saat pun yang sebenarnya sia-sia. Cumanya mungkin kita ni lebih berkira-kira, nak pergi ke tak nak, nak sembahyang berjemaah ke tak nak, nak pergi ke surau ke tak nak. Kita yang berkira, sedangkan banyak fadilat-fadilat, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan itu tadi. Itu ialah tabiatlah manusia ni. Kadang dia kalau benda yang manfaat, memang manusia ni suka kejar benda yang bermanfaat, benda yang baik, benda yang menguntungkan bagi diri dia. Tapi masalahnya apa? Masalahnya manusia ni juga dia nak untung yang cepat, untung yang segera. Nak tunggu pahala ni lambat bagi dia, nak tunggu syurga ni lambat bagi dia. Daripada apa? Daripada pergi kuliah, mungkin bagi dia lebih baik duduk di rumah, ataupun lebih baik dia bersenang-senang di rumah. Dan itu ialah tabiat manusia lah. Tapi alhamdulillah malam ni masih lagi kita diizinkan untuk sama-sama mengimarahkan surau kita, surau At-Tarbiyah Al-Quraniyah, betul? Surau At-Tarbiyah Al-Quraniyah, insya-Allah. Yang mana dalam keadaan masa yang sama kita masih lagi ada kesedaran. Dalam masa yang sama kita tak melupakan saudara-saudara kita yang masih lagi tertindas. Kalau ikut kiraan harinya, hari ini ialah hari yang keberapa? Serangannya tadi tu hari yang ke-100. Ya, hari yang ke-100 serangan tentera Israel tadi tu ke atas bumi Gaza tadi. Ke atas bumi Gaza. Kalau kita kata serangan ni bermula pada bulan Oktober 2023, hari ini Januari 2024 masih lagi berterusan. Dan tak ada tanda-tanda bahawa apa? Bahawa serangan tadi tu nak berkurangan. Tak ada tanda-tanda kekenduran. Tak ada tanda-tanda bahawa Israel ni nak berhenti menyerang. Kalau hari ini kita kata yang terkorbannya 24 hingga 25 ribu orang, itu yang meninggal. Yang cacatnya, yang kudungnya, yang cedera parahnya, yang masih lagi tak dapat rawatannya, itu masih ramai. Itu ialah realitinya, keadaan semasanya yang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin sana, khususnya di Gaza. Dan juga dalam keadaan semasanya kita tengok umat Islam hari ini seolahnya makin lama makin kendur. Israel tadi tu tak ada tanda-tanda kendur nak menyerang Palestin tadi tu, Gaza tadi tu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya orang kita pula, orang Islam ni pula seolahnya makin lama makin kendur. Seolahnya makin lama makin jauh, seolahnya makin lama makin melupakan nasib saudara-saudara kita di bumi Gaza sana. Sedangkan kalau kita tengok dalam peta geografinya, Gaza itu dia bukanlah negara Arab yang bersendirian, dia bukanlah negara Islam yang bersendirian. Sedangkan jiran-jiran dia, kanan, kiri, depan, belakang, kebanyakannya ialah negara-negara Arab, orang Islam juga. Tapi apa tindakan dia? Apa peranan orang Arab yang menjadi jiran kepada Gaza tadi tu, yang menjadi jiran kepada bumi Palestin tadi? Kalau tengok dalam peta tadi tu, Palestin, jiran dia siapa? Jiran dia ada Mesir, bersebelahan sahaja. Jiran dia ada siapa? Jiran dia ada Jordan, negara Islam juga. Bawah Jordan ada Arab Saudi. Ada lagi banyak-banyak negara Islam. Dan mereka ini bukanlah negara yang tak ada kemampuan ketenteraan nak bantu Gaza. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ialah mentaliti umat Islam hari ini. Mereka tadi tu memisah-misahkan, ataupun mereka meletakkan sempadan ke atas saudara-saudara kita. Soalannya bila dia kata, oh ini sempadan bumi Mesir, ini sempadan Jordan, ini sempadan Arab Saudi. Jadi apa yang berlaku dekat seberang sana itu
itu biarlah mereka selesaikan sendiri. Seolahnya macam itu. Padahal mereka berjiran. Padahal mereka tadi itu bersempadan sahaja. Kalau orang Mesir nak seberang pergi ke Palestin, mudah sahaja. Orang Jordan nak pergi ke Palestin, mudah sahaja. Tapi masalahnya kita hari ini, bila mana orang Islam ni, orang Arab ni, dia dah memisah-misahkan. Dia meletakkan sempadan tadi tu. Yang kena bom jiran sebelah, yang mati orang sebelah, yang apa lagi, yang kena tembak orang sebelah, biarlah orang sebelah selesaikan. Seolahnya macam tu mentaliti orang Islam hari ini. Dan itulah yang berlaku. Tapi kalaulah kita buat perbandingan, analoginya, jiran kita rumah terbakar, agak-agak kita nak tengok sahaja ke? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak api yang membakar rumah jiran kita tadi tu akan membakar rumah kita yang sama? Itulah realitinya. Kalaulah hari ini Israel boleh membantai Palestin, tak mustahil bila mereka dah berkuasa nanti dia akan bantai pula jiran sebelah dia, Mesir. Tak mustahil nanti dia bantai pula jiran sebelah dia, Jordan. Tak mustahil bila dia dah berkuasa nanti dia akan bantai pula negara-negara Arab yang lain. Tapi itulah masalahnya, yang mana orang Islam hari ini mereka tadi tu terpecah ikut blok-blok. Orang ni negara dia, orang ni negara dia. Apa yang berlaku di Palestin seolahnya benda yang picisan sahaja ataupun benda-benda kecil, yang mana orang Palestin sahaja selesaikan. Jadi itu realitinya. Jadi insyaAllah pada malam ni kita ambil kesempatan untuk menyambung pengajian hadis kita, yang mana hari ini kita masuk kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Hadis berkaitan dengan kejadian manusia dan juga takdir. Kejadian manusia dan juga takdir. Hadis ni ialah hadis yang besar, yang mana Nabi nak menceritakan bagaimana permulaan manusia dan bagaimana pengakhiran manusia. Dia berkaitan dengan kejadian manusia dalam perut ibu dia. Nabi ceritakan hampir secara detail tadi tu. Nabi sebut bagaimana prosesnya kita tadi tu duduk dalam perut ibu kita sampailah nanti takdirnya kita mati. Apakah nasib kita masuk syurga ke, masuk neraka ke? Nabi ceritakan dalam hadis panjang ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Tengok ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, satu kelainan dia, keistimewaan dia, bila dia nak menyampaikan hadis Nabi, dia suka letak pujian kepada Nabi Muhammad. Sebab tu dekat sini dia kata apa? Wa huwa shadiqul masduq. Dia kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang benar dan tak pernah berdusta. Tengok, orang lain kalau dia nak meriwayatkan hadis, dia kata qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah. Tapi kalau Ibnu Mas'ud, dia ada kelainan, dia suka memuji Nabi. Dia kata wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah ini orang yang benar dan tak pernah berdusta, dia kata. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kamu manusia dikumpulkan di dalam perut ibunya dalam keadaan benih, dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kita ni bermula dengan air mani. Nabi sebutkan bermula dengan air mani. Kemudian apa? Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari benih tadi itu bertukar menjadi seketul darah, 'alaqah. 40 hari dia jadi seketul darah pula. Tadi 40 hari benih, 40 hari seketul darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian seketul darah tadi itu dia makin keras, makin besar, dia jadi apa? Seketul daging pula. 40 hari. 40 hari benih, air mani tadi itu. Kemudian 40 hari dia jadi seketul darah. Kemudian 40 hari dia jadi seketul daging. Nabi ceritakan benda yang gaib.
Benda yang tak nampak, benda yang berlaku dalam perut seorang ibu, dalam rahim seorang ibu. Hari ini mungkin tak pelik, mungkin bukan benda yang menakjubkan. Sebab apa? Sebab kita ada teknologi. Orang boleh masuk kamera, boleh tengok apa yang berlaku dalam perut ibu tadi tu, boleh scan, boleh x-ray dan sebagainya. Hari ini kita ada teknologi. Tapi Nabi 1400 tahun yang dahulu, Nabi dah ceritakan benda-benda ghaib yang berkaitan dengan sains yang berlaku dalam perut ibu. Bahkan Nabi boleh sebut jumlah harinya secara spesifik. Nabi kata 40 hari benih air mani, kemudian 40 hari lagi seketul darah, kemudian 40 hari lagi seketul apa? Seketul daging. Dah berapa hari dah? Dia jadi 120 hari. Ataupun bersamaan dengan berapa bulan? Bersamaan dengan 4 bulan. Kemudian apa yang berlaku lepas 4 bulan ataupun lepas daripada 120 hari? Summa yursalu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruh. Selepas 4 bulan ataupun selepas 120 hari, malaikat akan datang dan meniupkan roh ke atas daging tadi tu, ke atas seketul daging yang berada dalam jasad ibunya, janin tadi tu. Lepas 120 hari, barulah malaikat tiupkan roh. Sebab itu kita tengok, biasanya, bukan biasanya lah, memang realitinya, memang keadaannya, lepas 4 bulan tadi tu, baru ada pergerakan dalam perut ibu tadi tu. Barulah kita rasa ada denyut jantung dia, barulah kita rasa ada pergerakan-pergerakan ataupun riak-riak kecil dekat perut ibu tadi tu. Itu menandakan apa? Menandakan bahawa malaikat dah datang dan dah tiup roh ke atas daging tadi tu, ke atas janin yang ada dalam perut ibu tadi. Dan Nabi sebut secara spesifik 40 hari, 40 hari, 40 hari, kemudian barulah datang malaikat untuk meniupkan roh. Ini benda gaib, benda yang tak mungkin lah, mustahil lah orang yang 1400 tahun dahulu boleh kaji, boleh nampak, boleh mengetahui. Tapi Nabi dah cerita awal, sebelum datangnya teknologi, sebelum datangnya kita kata kamera ke, scan ke, apa ke, tapi Nabi dah cerita lebih awal. Itu yang berlaku. Jadi kemudian bila mana dah ditiupkan roh, apa yang berlaku? Wa ya'maru bi arba'i kalimat. Kemudian kami menetapkan ataupun kami menulis ke atas dia 4 perkara. Maksudnya bila janin tadi tu, bila anak tadi tu dah bernyawa, sebenarnya Allah dah meletakkan takdir ke atas dia. Allah dah meletakkan takdir ke atas dia. Padahal baby tu, anak tu masih dalam perut lagi, tapi Allah dah letakkan takdir. Apa takdir dia? Bikatbi rizkihi. Allah dah menetapkan rezeki dia. Ada orang keluar ke dunia jadi kaya raya, jadi billionaire dan sebagainya. Ada orang yang mungkin hidup susah, ada juga orang mungkin hidup sederhana. Jadi Allah dah menulis rezeki dia waktu dalam perut ibu dia lagi. Bikatbi rizkihi, rezeki. Yang kemudian wa ajalihi, bahkan Allah dah menetapkan bilakah ajalnya dan di manakah kematian dia. Padahal baby tu tak keluar lagi, masih dalam perut ibu dia. Tapi Allah dah tetapkan orang ni nanti dia akan mati, dia akan meninggal waktu umur sekian. Tepatnya sekian. Sebab kematian dia sekian. Itu semua telah tertulis sewaktu kita di dalam rahim ibu tadi. Wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Kemudian Allah juga telah menetapkan sama ada dia masuk syurga ataupun masuk neraka. Allah dah tahu benda tu dalam ilmu Allah. Walaupun kita tadi tu belum keluar ke dunia, tapi semua kehidupan kita bermula daripada awal kelahiran sampailah kematian sebenarnya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak lari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu umur dia 4 bulan dah ditiupkan roh, sebenarnya Allah dah meletakkan takdir dia. Bukan maksudnya bila dah lahir, bila dah keluar daripada perut ibu tadi tu dah keluar ke dunia baru Allah letakkan takdir. Tidak, takdir tu waktu kita dalam perut lagi, waktu kita dalam rahim ibu lagi. Itu yang Nabi sebutkan. Ni benda gaib, dan kita wajib kena imani qada dan qadar, takdir tadi tu. Fawalladzi la ilaha illa ghairuh.
Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kemudian Nabi kata apa? Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya ada di kalangan manusia ini yang mana mereka hidup dengan buat amalan ahli-ahli syurga. Ada orang ni dia hidup dekat dunia ni buat baik semua. Beribadat pun dia, amal soleh pun dia, kebajikan pun dia, benda-benda yang baik semua dia dah buat. Tapi Nabi bagi peringatan, orang yang soleh, orang yang rasa dia banyak ibadat, belum tentu dia ini mati dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Sebab Nabi kata, ada orang yang buat amalan-amalan ahli syurga, ada orang yang buat amalan-amalan ahli syurga, sehingga jaraknya nak masuk syurga tinggal sehasta sahaja, sikit lagi, selangkah lagi nak masuk syurga. Tapi Nabi kata apa? Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Maksudnya apa? Ada orang, memang ini realiti dan berlaku. Mungkin bukan, na'udzubillah, mungkin bukanlah ke atas kita dan kita berlindung daripada Allah, tapi mungkin berlaku kepada orang di sekeliling kita. Nabi kata ada orang yang menghabiskan masa umur dia, kehidupan dia, duduk atas dunia, hidup 60 tahun, 60 tahun beribadat, tak pernah tinggal kewajipan, tak pernah langgar perintah Allah. Tiba-tiba sebelum mati dia buat kemungkaran, ataupun tiba-tiba sebelum mati dia berpaling daripada agama Allah. Akhirnya dia mati dalam kekufuran. Ini peringatan daripada Nabi, nak menunjukkan kepada kita jangan merasa selesa. Kita ni mungkin dah rasa kita ni orang ahli masjid, ahli surah dan sebagainya, ahli jemaah dan sebagainya. Tapi Nabi bagi peringatan, jangan rasa yakin kita ni kalau Allah nak upah dia, nak swing dia tadi tu, tinggal selangkah nak masuk syurga. Nabi kata nak masuk syurga tinggal selangkah lagi, tiba-tiba sebelum mati kita jadi kufur. Itu menjadikan kita boleh masuk neraka. So itu peringatan daripada Nabi. Kemudian apa lagi Nabi kata? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Tapi dalam masa yang sama juga Nabi kata, ada juga di kalangan manusia, ada juga di kalangan kamu yang mana dia hidup melakukan amalan ahli neraka. Maksudnya hidup dia ni buat maksiat semua. Cakaplah apa jenis maksiat, yang besar, yang kecil, dosa besar, dosa kecil, semua dia dah buat. Yang minum arak pun dia, yang mencuri pun dia, yang membunuh pun dia, yang menyakitkan orang lain pun dia, yang menzalimi orang lain pun dia. Tapi Nabi kata, orang ini kadang-kadang lagi sehasta, lagi selangkah nak masuk neraka, tiba-tiba dia bertaubat, ataupun tiba-tiba hatinya berubah di akhir hayat dia, sebelum kematian dia, dan Allah terima taubatnya, dia boleh masuk syurga. So itu adalah satu perkara yang mana Nabi beri peringatan kepada kita. Jangan pertamanya yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang banyak ibadat, jangan confident sangat. Nabi kata jangan confident sangat. Itu untuk orang yang baik. Begitu juga untuk orang yang kaki maksiat ni, jangan pandang lekeh dia, jangan pandang hina dia, jangan caci dia, jangan jangan kita meremehkan dia. Silat-silat sebelum akhir hayat dia bertaubat. Orang ini Allah kata boleh masuk syurga. So itu peringatan daripada Nabi. Jadi hadis ni secara ringkasnya, secara keseluruhannya, Nabi nak cerita permulaan hidup manusia sampailah perakhiran dia, tak lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syarahkanlah sikit-sikit hadis ni. Kelebihan hadis Nabi ni, dia tak sama macam ucapan orang lain. Kita ni kalau berucap, ataupun kalau orang politik berucap, ataupun sesiapa sahaja yang bersyarah, berucap, berpidato dan sebagainya, tak boleh nak tandingi pidato Nabi. Kenapa? Nabi kadang-kadang, walaupun Nabi cakap benda tu ringkas, tapi sebenarnya membawa makna yang mendalam. Membawa makna yang mendalam. Jadi sebab itu kita nak bedahlah, ataupun kita nak tengoklah satu persatu ungkapan Nabi tadi.
Kita balik daripada atas. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud ini, dia adalah dia ialah mukri kepada Nabi. Mukri ni maksudnya apa? Orang yang membacakan Quran kepada Nabi. Nabi suka dengan bacaan dia ni. Bagi Nabi, dia ini adalah antara 4 orang yang paling bagus bacaan dia. Sampaikan satu hari Nabi jumpa dengan Ibnu Mas'ud tadi. Nabi bagi tahu, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan aku Al-Quran. Tolong bacakan aku mana-mana ayat Quran. Aku nak dengar kau baca. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Wahai Rasulullah, Quran ni turun dekat kamu, kenapa pula aku yang nak kena baca untuk kamu? Nabi kata apa? Nabi kata, aku suka kalau Al-Quran ini engkau yang bacakan. Nak menunjukkan Abdullah bin Mas'ud ini ialah orang yang berkemahiran dalam Al-Quran. Salah seorang daripada 4 orang yang mahir baca Quran pada zaman Nabi dulu. Orang yang lain tu antaranya Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Muaz, seorang lagi saya tak ingat. Kemudian ialah Abdullah bin Mas'ud. Ini kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis ni kita tengok balik daripada atas. Nabi mulakan dengan Nabi cerita tentang peringkat-peringkat kejadian manusia yang berada dalam rahim ibu dia. Tadilah macam kita sebutkan, benda ni benda gaib, yang mana mustahil orang yang hidup pada 1400 tahun yang dahulu boleh merungkaikan, boleh ceritakan secara detail tentang kejadian manusia dalam perut ibunya. Ini ialah antara tanda-tanda ijaz, tanda-tanda kemukjizatan Nabi. Yang mana kalau kita cerita ni kepada orang yang hidup 1400 tahun dahulu, mungkin dia kata Nabi ni bohong, ataupun mungkin dia kata Nabi ni berdusta, mungkin dia kata Nabi ni reka-reka cerita. Tapi dibuktikan oleh teknologi hari ini, apa yang Nabi sebut memang berlaku. Nabi ceritakan bahawa apa? Bahawa manusia tadi tu bermula dengan benih ataupun air mani 40 hari dalam perut ibu dia, 40 hari dalam bentuk benih. Kemudian benih tadi tu lama-lama dia makin keras, dia jadi segumpal darah. Segumpal darah tadi tu dia membesar, kemudian ada bentuknya, dia menjadi seketul daging pula. Itu selama 120 hari. Kemudian timbul persoalan, kenapa Allah tak ciptakan manusia ni secara automatik? Kenapa mesti berperingkat-peringkat? Kenapa mesti bermula daripada benih, seketul darah, seketul daging? Tak boleh ke Allah takdirkan kalau nak dapat anak ni tiba-tiba dah cukup 9 bulan dalam perut? Kenapa mesti dia ada peringkat daripada seketul darah, seketul daging dan sebagainya? Ini juga adalah sebahagian daripada tarbiyah. Allah nak ajar kepada kita, sebelum nak jadi manusia yang sempurna, dia ada peringkat-peringkat dia. Samalah juga, kalau kita nak dapat sesuatu yang sempurna, dia tak boleh dapat sekelip mata. Kalau kita nak jadi kaya raya tu tak datang sekelip mata. Kalau kita nak jadi orang hebat tu tak datang sekelip mata. Dia mesti ada proses dia, dia mesti ada peringkat-peringkat dia. Samalah juga macam kejadian manusia. Allah boleh je, bukan Allah tak mampu, bukan Allah tak berkuasa. Allah boleh je nak takdirkan. Kalau perempuan ni mengandung, tiba-tiba anak tu terus besar dalam perut dia. Tidak. Allah tak buat macam tu. Allah nak kita faham, Allah nak kita belajar bahawa dekat dunia ni semua ada proses dia. Nak jadikan manusia dalam perut ibu pun ada proses dia, ada peringkat-peringkat dia. Daripada benih jadi seketul daging, seketul darah, seketul daging, kemudian barulah ditiupkan roh, barulah ada nyawa dan sebagainya, barulah jadi manusia membesar 9 bulan dalam perut ibu dia. Itu ialah kita nak jadi manusia ni pun ada peringkat-peringkat dia, ada proses dia. Samalah juga kalau kita nak mencapai sesuatu, semuanya mesti ada proses. Kadang orang Melayu macam saya sebut tadi lah, orang Melayu ni dia suka, bukan orang Melayu lah, mana-mana manusia lah. Manusia ni sifatnya dia suka nak mencapai kesempurnaan. Dia suka nak mencapai benda yang indah-indah, benda yang baik-baik. Tapi masalahnya apa?
Masalahnya ialah dia tak nak berusaha. Masalahnya ialah dia nak kesenangan tu datang sekelip mata. Tapi hakikatnya Allah bagi tahu, nak capai benda yang paling indah, nak capai benda yang paling sempurna, dia mesti ada proses dia. Dia mesti ada proses dia. Samalah juga kalau kita tengok apa? Kalau kita tengok emas. Emas tu dia tak jadi seketul emas macam tu saja. Dia kena apa? Dia kena hentam, dia kena ketuk, dia kena panaskan dulu, dia kena leburkan dahulu, baru boleh jadi emas. Samalah juga kita ni manusia, kalau nak dapat sesuatu, dia kena usahakan dahulu. Barulah kita boleh mencapai apa yang kita nak tadi. Kemudian bila dah berlalunya 3 fasa tadi tu, barulah datang malaikat meniupkan roh. Kadang ada orang tanya, roh ni apa? Boleh ke kita nak nampak? Boleh ke kita nak tahu? Boleh ke kita nak kenal apakah itu roh? Jawapannya tidak. Tak ada satu manusia pun dekat dunia ni yang boleh ceritakan ataupun yang boleh memahamkan kita tentang apa? Tentang roh. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri tak tahu. Nabi sendiri tak tahu apa itu roh. Datang orang Yahudi. Orang Yahudi datang jumpa dengan Nabi, dia suka tanya benda-benda yang rumit supaya Nabi tak boleh jawab. Kadang-kadang dia tanya soalan A, B, C, D. Satu hari orang Yahudi ni datang jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, kalau kamu betul-betul seorang Nabi, kamu ceritakan kepada kami, bagi tahu kami apa itu roh, dia kata. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang Yahudi datang jumpa dengan Nabi, tanya tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Allah kata, Allah kata, wahai Muhammad, kamu bagi tahu dekat orang Yahudi ni, roh ni urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu Nabi sekalipun, kamu tak boleh tahu pasal roh ni. Sebab apa? Sebab roh ni ialah benda gaib yang memang Allah sembunyikan, yang Allah tak bagi tahu kepada sesiapa. Termasuklah makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak boleh nak jawab apa itu roh. Nabi ni Allah bagi kelebihan, dia boleh tahu benda-benda gaib. Dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Nabi boleh tahu benda yang orang lain tak tahu. Tapi ada beberapa perkara yang Allah rahsiakan sendiri kepada Nabi Muhammad. Antaranya apa? Tadilah roh. Nabi Muhammad tak tahu apa itu roh. Itu benda gaib, urusan Allah. Samalah juga datang sahabat Nabi, tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, dia kata, wahai Rasulullah, bilakah nak berlaku kiamat? Kami ni duk tunggu, duk ternanti bila berlakunya kiamat. Nabi jawab apa? Ma'adatta. Nabi kata apa? Jangan tanya bila berlakunya kiamat, sebab aku sendiri pun tak tahu. Sebab aku sendiri pun tak tahu. Kiamat ni urusan Allah. Nabi kata, kiamat ni urusan Allah. Ma'adatta. Kamu ni jangan tanya bila berlakunya kiamat, tapi tanya diri kamu sendiri. Kamu ni dah bersedia ke nak kiamat? Banyak sangat tanya, banyak sangat nak tahu bila berlakunya kiamat. Dah ready sangat ke? Dah tak sabar sangat ke nak berlakunya kiamat? Itu soalannya. Jadi Nabi pun ada benda-benda gaib yang Nabi tak tahu. Nabi tak tahu bila berlakunya kiamat, dan Nabi juga tak tahu apakah itu roh. Tapi kita wajib percaya dan kita wajib beriman bahawa apa? Bahawa kita ni hidup sebab Allah dah tiupkan roh. Kalau Allah cabut roh, bermaksud apa? Kita akan mati. Itu ialah roh. Kemudian jadi tadi lepas 4 bulan tadi tu, barulah Allah tiupkan roh, barulah kita hidup, barulah ada pergerakan, barulah ada riak-riak, barulah ada denyutan jantung dalam rahim ibu tadi tu, seorang anak tadi tu. Ya. Dan sebab itulah juga kalau orang tanya, kenapa perempuan yang kematian suami, berapa tempoh iddah perempuan yang kematian suami? Suami isteri, suami meninggal, isteri dia ada iddah, dia kena menunggu, dia tak boleh kahwin terus. Dia ada tempoh iddah dia, tempoh menunggu dia berapa lama? 4 bulan 10 hari, betul? 4 bulan 10 hari.
Kenapa kalau perempuan yang kematian suami dia ada iddah 4 bulan 10 hari? Kenapa dia mesti tunggu 4 bulan 10 hari kalau dia nak kahwin baru? Sebab 4 bulan ni lah kita nak menentukan, kita nak cek, nak pastikan bahawa rahim perempuan tadi tu tak ada anak yang dikandung. Sebab lepas 4 bulan itulah baru kita sedar, oh rupanya ada pergerakan dalam perut ni. Oh rupanya ada janin dalam perut ni. Oh rupanya ada apa? Ada bayi yang sedang dikandung tadi tu. Sebab itu perempuan kalau kematian suami dia kena tunggu tempoh 4 bulan 10 hari. Nak pastikan apa? Nak pastikan bahawa rahim dia bersih, tak ada anak yang dikandung, tak ada apa? Tak ada percampuran nanti. Takut nanti kalau tiba-tiba dia kahwin baru sebelum 4 bulan, agak-agak nanti berlaku kekeliruan ke tidak? Berlaku kekeliruan, tengok-tengok mengandung. Nanti orang tanya, ni anak suami lama ke anak suami baru? Sebab itu perempuan tadi tu dia kena tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh kahwin baru. So itu hikmah dia. Sebab lepas 4 bulan tadi tu barulah ada pergerakan, barulah kita sedar, oh rupanya ada anak dalam perut ni. Oh rupanya ada denyutan jantung, ada pergerakan, ada riak dalam perut kita ni. Itu hikmah dia. Sebab itu Allah ni bila dia nak tetapkan sesuatu, mesti ada hikmah di sebalik dia, mesti ada sebab di sebalik dia. Kadang orang duk petikai, duk tanya kenapa mesti macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak payah petikai, ada saja hikmah dia, ada saja sebab dia. Jadi itu berkaitan dengan ruh. Jadi manusia ni dalam perut ibu dia tadi tu, pertamanya dia tercipta daripada unsur jasmani dia ada daging dan juga dia ada apa? Roh tadi tu. Manusia tadi tu ada unsur jasmani, badan dia, badan kita ni ini jasmani. Dan juga dalam badan kita ni yang kita tak nampak ada juga unsur roh. Kita ni ada 2 elemen, jasmani, rohani. Badan dan juga roh. Sesetengah orang ni dia sebab itu apa? Dr. Yusuf Al-Qarnawi dia kata manusia ni dia kena seimbang antara jasmani dan rohani. Sebab apa? Sebab ada setengah orang ni dia ifrat. Dr. Yusuf Al-Qarnawi kata ada orang ni dia duk sokmo, dia apa? Dia utamakan roh sahaja. Ada orang juga dia utamakan jasmani sahaja. Tak boleh macam tu. Ada orang dia utamakan bahagian rohani sahaja. Dia duk beribadah, ibadah. Makan dia tak jaga, minumnya dia tak jaga, keperluan badan dia tak jaga. Itu tak boleh. Contoh macam apa? Contohnya macam kita tengok Tok Sami ataupun orang-orang yang apa? Yang duduk dekat tokong-tokong, dekat kuil-kuil, yang mana dia ni apa? Dia ni kerja dia duk ibadat sahaja. Dia sembahyang cara dia lah. Dia tak dia kalau dia nak makan pun dia harap sedekah orang. Kalau ada orang bagi sedekah baru dia makan. Kalau ada orang bagi dia makanan baru dia makan. Tak boleh macam tu. Sebab itu kita kena seimbang. Roh kita kena jaga, kita kena apa? Kita kena bagi makan. Roh kita makanannya ialah dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berselawat, dengan apa lagi? Dengan belajar. Itu ialah makanan bagi roh. Begitu juga jasmani kita pun kena bagi makan. Kena dijaga, kena kena dirapikan, kena diuruskan. Barulah boleh jadi orang yang seimbang ataupun manusia yang seimbang tentu, jasmani dan juga rohani. Jadi kena jaga kedua-duanya tadi. Kemudian dalam hadis tadi juga Nabi sebut bila mana dah ditiupkan roh, sebenarnya Allah juga telah menetapkan takdir ke atas kita. 4 perkara utama yang Allah dah tetapkan. Pertamanya ialah rezeki, keduanya ialah ajal kita, ketiganya dan juga keempat sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Itu ialah qada dan qadar. Bila Allah kata Allah menulis takdir, apa maksud menulis takdir? Menulis takdir ni maksudnya apa? Menulis takdir ni maksudnya ialah dalam ilmu Allah. Allah dah tahu dah. Orang ni matinya bila, orang ni rezekinya banyak mana, orang ni sekian. Allah dah tahu dah. Masuk syurga ke masuk neraka pun Allah dah tahu dah. Sebab itu pernah berlaku dialog. Seorang sahabat jumpa dengan Nabi.
Dia kata apa? Wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nad'ul amal, dia kata. Kalaulah Allah dah tentukan semua perkara, Allah dah tahu semua perkara, boleh tak kalau kita ni bergantung pada takdir sahaja, kita tak nak berusaha? Yalah, dia kata Allah dah tetapkan dah kita ni rezeki banyak ni, buat apa kita nak bekerja, dia kata. Buat apa kita nak cari rezeki lagi, sebab Allah dah tetapkan. Dia kata kalau kita usaha sungguh-sungguh pun belum tentu boleh jadi kaya raya, dia kata, sebab Allah dah tetapkan. Ini soalan sahabat tanya dengan Nabi tadi. Dia kata apa? Boleh ke tidak wahai Rasulullah, kami ni bergantung kepada takdir sahaja, kami tak nak bekerja, kami tak nak berusaha, dia kata. Maka Nabi kata apa? I'malu fa kullu muyassara lima khalaqa lahu. Nabi kata kepada sahabat tadi, kamu kena berusaha juga, kamu kena bekerja juga. Bila mana kamu dah berusaha, kamu dah bekerja, kamu dah buat apa yang kamu patut buat, barulah Allah akan memudahkan urusan kamu. Maksudnya apa? Kita kena seimbang. Kadang orang ni dia suka nak bertawakal saja. Tak apalah, malaslah nak bekerja. Ada rezeki Allah bagi, kalau tak ada rezeki pun tak apalah, dia kata. Ini orang yang salah faham. Dia duk ingat hidup kita ni mesti tawakal semata-mata. Salah. Tengok macam mana Nabi tegur sahabat tadi. Nabi kata apa? Usaha dulu, kerja dulu, buat dulu, baru nanti Allah tentukan. Kalau kamu berusaha, nak cari rezeki, Allah yang akan mudahkan urusan rezeki kamu. Kalau kamu berusaha nak masuk syurga, Allah mudahkan jalan kamu nak masuk syurga. Kalau kamu pilih jalan nak masuk neraka, Allah lorongkan kamu, Allah mudahkan kamu masuk neraka, Allah kata. Nabi kata. Nampak? Maksudnya kita ni yang pilih jalan kita, bukan semata-mata kata takdir Allah. Sebab kadang ada sesetengah kelompok ni dia menyalahkan takdir semata-mata. Dia menyalahkan takdir semua. Dia kata semua ni takdir Allah. Kenapa kamu gagal, kenapa kamu miskin, dia kata. Oh, ini takdir Allah, dia kata. Dia salahkan takdir pula, kenapa dia miskin, padahal dia tak berusaha, tak boleh. Ataupun dia ni kaki maksiat, dia minum arak, dia mencuri, dia merogol, dia membunuh dan sebagainya. Orang tanya, kenapa kamu buat kenapa kamu membunuh, kenapa kamu buat maksiat ni? Tiba-tiba dia salahkan takdir. Dia kata ini takdir Allah, Allah yang jadikan aku pembunuh, dia kata. Boleh ke kata macam tu? Tak boleh. Ini fahaman Jabariyah. Jabariyah ni ajaran sesat. Jabariyah ni dia kata manusia ni sama macam apa? Macam bulu ayam. Ini Jabariyah. Jabariyah ni ialah ajaran sesat. Dia kata manusia ni sama macam bulu ayam. Dia kata bulu ayam ni kalau kita letak dekat udara, dia jatuh, kena tiup angin ke kiri, dia pun ke kiri. Tiup angin ke kanan, dia pun ke kanan. Seolahnya dia nak kata manusia ni Allah yang tiup dia. Dia mencuri, kenapa? Allah yang takdirkan dia. Kenapa dia membunuh? Allah yang takdirkan dia. Kenapa dia jadi miskin? Kenapa dia susah? Allah yang takdirkan dia. Semua dia salahkan takdir. Ini ajaran sesat, tak boleh ikut. Sebab tu kita ni orang yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita faham. Kita faham apa? Bahawa kita ni manusia, dia kena berusaha dahulu, kemudian barulah Allah lorongkan dia, barulah Allah mudahkan urusan dia. Nak tak nak dia mesti bermula dengan usaha, kemudian baru tawakal. Itu baru kefahaman yang betul. Ada sahabat Nabi dulu, Nabi pernah dia mengadu kepada Nabi, dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni kalau aku bawa unta pergi dekat satu tempat, aku biarkan macam tu sahaja, aku tawakal kepada Allah. Apa Nabi kata? Adakah Nabi kata betul apa yang dia buat ni? Tak, Nabi kata apa? Kamu kalau tawakal, kamu kena ikat dulu baru tawakal. Ini tidak, kamu biar unta tu macam tu saja, memang kena curi lah, memang hilang lah unta kamu. Jadi maksudnya nak tak nak mesti mulakan dengan usaha. Tak nak bagi hilang unta kita tadi, ikatlah dahulu. Bukan kita biar macam tu je. Itu bukan tawakal yang betul. Tawakal mesti selepas usaha. Mulakan dengan usaha, barulah kita tawakal. So itu
Itu ialah kefahaman yang betul berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan takdir. Allah dah tentukan dah berlaku. Rezeki kita banyak ni, ajal kita sampai tahap sekian, umur sekian. Kita ni nanti susah ke senang ke, masuk syurga ke masuk neraka ke, Allah dah tentukan, Allah dah tulis. Tapi manusia yang kena buat pilihan dahulu. Kita yang pilih jalan dulu. Nanti makanya nanti Allah lorongkan kita tadi. Kita pilih kita pilih jalan ahli syurga, Allah yang mudahkan jalan kita nak ke syurga tadi. Kita pilih jalan nak ke neraka, kita banyak buat maksiat dan sebagainya, Allah yang akan lorongkan kita ke neraka nanti. So itu bagaimana Nabi pesan kepada kita tadi. Kemudian sebelum Nabi menutup hadis tadi itu, Nabi ceritakan tentang dua kategori manusia sebagai peringatan dan juga sebagai ingatan kepada kita, bahawa ada orang yang hidup buat amal soleh, buat banyak kebaikan, belum tentu matinya baik. Silap-silap sebelum mati, tiba-tiba dia switch pula, tiba-tiba dia switch pula, tiba-tiba dia berubah hati pula, tiba-tiba jadi kufur, tiba-tiba keluar daripada agama. Orang ni kalau hidup 60 tahun ibadah, 60 tahun sia-sia, akhirnya masuk neraka, Nabi kata. Jadi orang yang baik, orang yang rasakan diri dia tadi tu dah cukup dekat dengan Allah, dia jangan overconfident, Nabi kata. Jangan terlalu yakin sangat. Kita ni kalau nak tahu baik ke buruk, kita tengok kepada penghujung hayat kita. Itu baru kita punya standard nak tahu nasib kita baik ke buruk. Tengok kepada akhir hayat kita. Jangan tengok 60 tahun saja, tengok juga akhir sebelum kematian. Itu Nabi bagi pesanan. Sebab itu ada kata-kata innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata sebaik-baik amalan ini ialah pada penutup dia. Sebaik-baik amalan ini ialah pada penghujung dia. Kalau orang 60 tahun beribadat, tiba-tiba saat sebelum kematian dia berubah agama, dia keluar daripada Islam, orang ni masuk neraka, Nabi kata. Ada juga orang yang 60 tahun buat maksiat, 60 tahun bergelumang dengan dosa besar, dosa kecil dia buat, tiba-tiba saat sebelum akhir sakaratul maut, sebelum matinya dia tadi tu, tengok dia berubah dan dia bertaubat, dia insaf dengan sebenar-benar taubat tadi tu, orang ni boleh masuk syurga, Nabi beritahu. So itu bagaimana peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita mungkin ada yang pernah dengar kisah seorang pendeta namanya Barsisa. Mungkin kalau siapa pernah dengar. Barsisa ni seorang pendeta yang mana dia dah hidup selama ratusan tahun. Dan dia hidup dengan buat ibadat. Tak putus-putus. Dia duduk dekat dalam rumah ibadat dia tadi tu, tak pernah keluar. Sembahyang puasa. Itu je kerja dia. Tapi ditakdirkan satu hari datang iblis hasut dia supaya apa? Supaya minum arak. Maka akhirnya dia minum arak saja. Awalnya mula-mula dia kata nak test sahajalah, nak cuba-cuba sahaja. Dah beratus tahun buat maksiat, takkanlah dengan minum arak ni tiba-tiba masuk neraka, dia kata. Akhirnya dia pun minum arak. Bila dah minum arak, apa yang berlaku? Dia dah mabuk, dia tak sedar diri. Dia buat apa? Dia berzina pula. Dengan perempuan yang ada dekat kedai arak tadi tu. Bila dia dah berzina, tengok-tengok lahir anak luar nikah. Dia takut perbuatan dia tadi tu diketahui orang lain. Dia bunuh pula perempuan tu. Tengok, bermula dia minum arak, lepas tu dia berzina, kemudian dia bunuh orang, dia bunuh perempuan tadi tu. Akhirnya sebelum dia mati tadi tu, syaitan, iblis tadi tu hasut dia lagi. Iblis kata apa? Wahai Barsisa, kalau kamu nak umur panjang, kalau kamu nak selamat, nak hidup, kamu sembah aku, dia kata. Akhirnya dia sembah iblis tadi tu. Tengok, ratusan tahun beribadat boleh berubah cuma dalam sekelip mata. Kalaulah kata 300 tahun dia beribadat, cuma dengan seteguk arak dia dah boleh
akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Itu yang berlaku kepada Barsisa tadi itu. Sebab itu kita ni sebagai manusia, kita kena banyak bacakan doa. Kita jangan overconfident, jangan terlalu yakin dengan kebaikan yang kita dah buat. Kita kena banyak amalkan satu doa. Dia dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Inna quluba ibni Adam baina asabi'aini min asabi'ir rahman. Nabi kata hati-hati manusia ni, hati anak Adam ni, dia berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Ini perumpamaan, analogi saja. Tengok, Nabi kata hati manusia ni dalam jari Allah saja. Tengok ya, kita kalau saya letak pen ni dekat jari ni, kita boleh main pusing-pusing, betul tak? Nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa manusia ni hatinya di tangan Allah. Allah boleh bolak-balikkan hati dia mudah sahaja. Kalau dan sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang yang baik, tiba-tiba dia jadi dia buat kejahatan. Sebab apa? Sebab hati ini di tangan Allah. Ada juga orang yang dia suka dengan seorang perempuan, tiba-tiba boleh bertukar hati, dia boleh jadi benci. Sebab apa? Sebab hati manusia ni berbolak-balik. Baina asabi'aini min asabi'ir rahman. Allah yang pegang hati kita. Jadi kalau kita nak istiqamah, nak terus berada di atas jalan kebaikan, kita kena berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan kita tadi tu tak dibesokkan. Tak adalah kita tiba-tiba terjerumus ke jalan maksiat dan sebagainya. Tak adalah hati kita tadi tu tiba-tiba cenderung nak buat maksiat. Sebab apa? Sebab Allah yang pegang dan Allah yang jaga hati kita. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya kita tadi tu, hati kita tadi terus dilorongkan ke atas jalan kebaikan. Sebab itu antara doa yang boleh diamalkan ialah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni Allah boleh bolak-balikkan. Soalannya hati ni berada di tangan Allah. Allah nak maksudnya boleh diterbalikkan. Nak menghadap ke atas boleh, nak menghadap ke bawah pun boleh. Nak suruh kita buat taat boleh, nak suruh buat maksiat pun boleh. Hati kita ni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami di atas jalan agamamu, wa ala ta'atik, dan juga di atas jalan ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang melakukan amal soleh, dan juga mudah-mudahan kita juga tergolong dalam kalangan orang yang Allah tetapkan di kalangan apa? Di kalangan husnul khatimah, orang yang mendapat kematian yang baik. Kita tak nak hidup sahaja yang baik, kalau boleh, bukan kalau boleh, dan sememangnya harapan kita juga nak mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita menyembah Allah, dalam keadaan kita beribadat kepada Allah, dalam keadaan kita tadi itu melakukan amal kebajikan, insya-Allah, tetap imannya sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatika wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala ni'matika wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها ولمداواتها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى أشر صدور بفيض الإيمان بك الجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامسها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.